Mesyuarat Majlis Tertinggi telah berlangsung dalam suasana yang sangat baik dan menunjukkan semangat setia kawan yang tinggi. Kita bincang banyak perkara. Saya mengalu-alukan pelibatan Yang Berhormat Tan Sri Mahyudin sebagai Timbalan Presiden Parti, dan Tan Sri Mahyudin telah menyatakan kesetiaan beliau kepada UMNO dan kesanggupan dia untuk terus berjuang bagi memastikan kekuatan UMNO dan kejayaan parti dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi atas komitmen beliau itu, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya juga mengucap terima kasih kepada Datuk Seri Shafie Apdal, Naib Presiden UMNO, yang telah melahirkan komitmen yang sama, dan beliau juga telah menyatakan kesanggupan untuk bekerja demi kepentingan parti. Selain daripada itu, kita bincang tentang perkembangan semasa, isu-isu tertentu yang perlu ditangani. Pentingnya soal solidariti dalam saf kepimpinan UMNO di peringkat tertinggi, termasuk peringkat Majlis Tertinggi, sebagai asas untuk kita menjamin kelangsungan UMNO sebagai parti yang berkuasa, dan juga kemampuan kita untuk menyelesaikan apa jua isu. Majlis Tinggi ambil maklum bahawa ada beberapa perkara yang perlu ditangani dengan berkesan, dengan memberi kepuasan kepada rakyat. Ini termasuk soal 1MDB, di mana saya telah memberi penjelasan sama-sama dengan Datuk Husni juga tentang kedudukan semasa, dan kita dalam edah 6 bulan yang saya telah mohon untuk kita meletakkan MDB dari segi mengurangkan hutangnya dan menyelesaikan beberapa perkara tentang proses rasionalisasi yang perlu kita laksanakan. Pada masa ini kita telah dapat tawaran-tawaran yang agak sangat menggalakkan, dan saya tidak boleh maklumkan pada masa ini, tapi dia dalam proses due diligence, dan bila sudah selesai nanti kita akan buat pengumuman resmi. Begitu juga dengan dana politik. Majlis Tinggi ambil maklum kedudukannya, tidak ada undang-undang yang diterima pakai pada masa ini berhubung dengan sumbangan politik, dan kedua, tidak ada keperluan untuk membuat disclosure dari segi undang-undang. Ketiga, Majlis Tinggi ambil maklum bahawa semua parti politik mengamalkan sumbangan dan kutipan dana, termasuk pembangkang. Malah bila bersempat kutip duit untuk dana bersempat dan dipohon diketahui daripada sumber mana, mereka enggan untuk mendedahkan daripada sumber mana. Maknanya bila sampai pada mereka sendiri, mereka tak tuntut ditunaikan, tapi bila sampai pada kita, UMNO, EN, macam-macam persoalan dibangkitkan. We cannot have double standard. Sebab itulah kita telah mengajukan supaya diadakan satu kaedah perundangan mengenai sumbangan dana politik. Saya sendiri telah mencadangkan perkara ini 4 tahun dahulu, tetapi tidak dipersetujui oleh parti pembangkang. Saya harap pada masa akan datang kita boleh mengubah satu peraturan yang yang berasaskan pada undang-undang, supaya kita akan dapat mengawal dana dan sumbangan politik. Soal kerja untuk rakyat, fokus penting bahawa sebagai parti kita, parti yang menunjangi kerajaan, kita terus memberi fokus kepada
pembelaan rakyat, kepada usaha-usaha untuk bukan sahaja membangunkan negara tapi menyelesaikan masalah rakyat. Apa yang dikatakan sebagai dekat di hati rakyat, hendaklah kita memberi fokus yang secara berterusan, termasuk juga penyediaan bajet yang akan datang ni. Saya harap kita akan dapat cadangan-cadangan yang baik daripada pelbagai pihak untuk dimuatkan dalam belanjawan negara. Berkenaan dengan Perhimpunan Agung, Perhimpunan Agung akan diadakan pada 8 hingga 12 Disember yang akan datang. Ini adalah kerana bulan November ni kita terlalu banyak persidangan antarabangsa di mana Malaysia akan jadi host. Jadi kita akan buat pada bulan Disember selepas persidangan Parlimen selesai nanti, insyaAllah. Okey, itu dah lah. Sabit dengan Perhimpunan Rakyat ni, UMNO tidak terlibat dalam penajaan perhimpunan tersebut, tapi kita akui ada pemimpin-pemimpin UMNO yang mewakili NGO masing-masing yang memastikan bahawa mereka patut terlibat dalam Perhimpunan Rakyat. Pendirian UMNO ialah kita mesti patuh kepada undang-undang negara dan pihak berkuasa, termasuk pihak polis. Jadi apa-apa undang-undang dan apa-apa arahan pihak polis mesti dipatuhi oleh pihak yang menganjur perhimpunan ini, termasuk tempatnya dan apa juga peraturan yang bersabit dengan perhimpunan yang bakal diadakan ini. Satu. Yang kedua, dia tidak boleh dan kita tidak akan benarkan untuk merosakkan keamanan dan ketenteraman negara, dan tentu sekali tidak boleh dijadikan sebagai satu platform yang berbau perkauman. Ini kita tolak sama sekali, sebab UMNO di atas prinsip bahawa kita adalah sebuah parti bersama-sama dengan rakan-rakan kita dalam Barisan Nasional, dan kita percaya kepada kepelbagaian kaum. Hubungan antara kaum ini sebagai salah satu daripada hubungan yang penting ataupun asas yang penting dalam menentukan kekuatan bagi negara kita ini. Jadi itu perkara yang saya nak tekankan. Okey.